Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Terlebih dahulu saya nak mohon maaf lah sebab suara saya kedengaran agak pelik sikit dalam video kali ni sebab saya demam. Dalam video kali ni saya nak kongsikan dua kisah seram. Kisah pertama dialami oleh seorang penjaga bilik mayat berlaku di sebuah hospital di Pantai Timur. Kisah kedua pula berlaku kepada seorang pekerja separuh masa, pekerja pencuci rumah, berlaku di Cameron Highland. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Thaqif. Kisah ni berlaku pada tahun 1994. Di sebuah hospital yang terletak di Pantai Timur. Pada masa tu Thaqif masih lagi muda. Umur dia baru sekitar awal 20-an pada masa tu. Dan dia bertugas sebagai seorang penjaga bilik mayat. Bila kita sebut penjaga bilik mayat, mesti orang fikir, oh dia ni memang berani lah. Tapi Thaqif dia mengaku, dia bukanlah seorang yang berani. Cuma dah memang rezeki dia dan memang dah dia ditakdirkan untuk dapat pekerjaan tu, pekerjaan sebagai seorang penjaga bilik mayat. Jadi dia terima je lah. Tapi Thaqif tak lama kerja dekat situ. Dia cuma bekerja dekat situ selama 6 bulan saja sebelum bertukar kepada kerja lain. Sebab dia tak tahan kerja dekat situ lama-lama. Thaqif cakap walaupun dia kerja dekat situ tak lama, hanya 6 bulan saja, tapi bermacam-macam benda yang dia dah alami. Kalau setakat dengar bunyi-bunyi pelik tu memang dah biasalah. Tapi, ada satu kejadian pelik ni yang masih lagi segar dalam ingatan Thaqif. Pada hari kejadian tu, Thaqif bertugas pada waktu malam. Masa tu jam dah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Mata Thaqif dah mula mengantuk pada masa tu. Thaqif duduk dekat bilik mayat lah pada masa tu. Jadi, Thaqif cubalah untuk lelapkan mata sekejap. Thaqif tutup mata dan sandarkan kepala dekat dinding. Baru aja Thaqif ni nak lelapkan mata, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki. Tapak kaki menuju ke arah dia. Pada masa tu memang Thaqif ni menggelabah lah. Sebab dia risau yang nak datang dekat dia tu adalah ketua dia, supervisor dia. Jadi kantoi lah dia tidur. Thaqif pun cepat-cepat buka mata. Bila Thaqif buka mata, Thaqif pandang keliling, tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Tapi yang peliknya, walaupun Thaqif tengok tak ada orang dekat kawasan sekeliling tu, bunyi tapak kaki tu masih lagi kedengaran. Dan dengar macam dah dekat sangat dengan dia. Bulu roma Thaqif mula meremang pada masa tu. Thaqif yang tadinya mengantuk, sekarang ni dah jadi segar. Mata Thaqif liar memandang ke arah kawasan sekeliling. Lama kelamaan bunyi tapak kaki tu makin perlahan dan akhirnya hilang macam tu saja. Lebih kurang 10 minit lepas tu, bunyi tapak kaki tu kedengaran balik. Dan bunyi tapak kaki tu datangnya daripada arah sebelah kiri Thaqif. Bila Thaqif toleh ke belah kiri, Thaqif nampak ada seorang lelaki tua ni berjalan berpimpin tangan dengan seorang budak lelaki, berjalan menuju ke arah dia. Masa tu Thaqif dah pelik dah, daripada mana pakcik ni dan budak lelaki ni datang. Tiba-tiba lelaki tua tu tanya Thaqif, bilik kecemasan dekat mana? Daripada anggaran Thaqif, lelaki tua tu mungkin dah berusia lewat 60-an. Thaqif pun bagi tahulah pakcik tu kena lalu dekat mana untuk pergi dekat bilik kecemasan. Pakcik jalan terus, lepas tu pakcik belok kanan. Pakcik tu ucapkan terima kasih kepada Thaqif dan dia terus berlalu pergi sambil memimpin tangan budak lelaki tu. Thaqif rasa budak lelaki tu mungkin cucu kepada pakcik tua tu. Umur budak lelaki tu boleh jadi 9 ke 10 tahun daripada anggaran Thaqif. Masa tu Thaqif terfikir, daripada manalah pakcik tua ni dan juga budak lelaki ni datang. Dan kalau betul dia orang ni nak pergi ke bilik kecemasan, kenapa datang dekat bilik mayat? Dahlah pakcik tu muka dia serius je, memang tak senyum langsung. Dan dalam masa yang sama, Thaqif ni risau pasal pakcik tadi. Sebab jarak daripada bilik mayat nak pergi ke bilik kecemasan agak jauh. Thaqif risau pakcik tua tu sesat. Jadi Thaqif bangun dan pergi ikut pakcik tua tu. Thaqif pun follow lah pakcik tu. Jarak antara dia orang ni tak jauh lah. Tak lama lepas tu sampailah pakcik tu dan budak lelaki tu ke bilik kecemasan. Nampaklah dia orang masuk melalui pintu depan tu. Thaqif berasa lega lah pada masa tu. Sebab pakcik tu dan juga budak lelaki tu dah selamat sampai dekat bilik kecemasan. Alang-alang dah sampai dekat bilik kecemasan tu, Thaqif nak pergi lepak lah sekejap, jumpa dengan member dia dekat dalam tu.
Takif pun masuk dekat dalam bilik kecemasan tu. Jarak masa antara pakcik tua tu dan juga budak lelaki tu masuk ke dalam bilik kecemasan dengan Takif masuk, selepas dia orang masuk, tak jauh. Hanya beberapa saat saja. Tapi bila Takif buka pintu bilik kecemasan tu, Takif tak nampak pun kelibat lelaki tua tu dan juga budak lelaki tu dekat dalam. Takif rasa pelik lah pada masa tu. Kat mana pula hilang pakcik tu dengan cucu dia tadi? Takif pun tanyalah kawan-kawan dia yang bekerja dekat dalam tu. Kawan dia nampak tak ada seorang lelaki tua ni bersama dengan seorang cucu dia, cucu lelaki dia. Baru je masuk tadi. Kawan-kawan Takif pun bagi tahulah, mana ada, kau seorang je masuk ni sekarang ni. Takif dah mula tak sedap hati pada masa tu. Takif ni tercari-carilah. Mata dia melilau aja memandang ke arah bahagian dalam bilik kecemasan tu. Sedang Takif ni tercari-cari pakcik tua tu, tiba-tiba walkie-talkie Takif berbunyi. Takif dapat arahan untuk kembali semula ke bilik mayat. Ada jasad yang baru sampai dan perlu dimandikan segera. Takif pun cepat-cepat keluar daripada bilik kecemasan dan menuju balik ke bilik mayat. Daripada jauh, Takif dah boleh nampak ada 2 orang pekerja hospital sedang tolak 2 troli masuk ke bilik mayat. Maknanya ada 2 lah, ada 2 jasad pada masa tu. Takif pun cepat-cepatlah tolong dia orang. Tolong dia orang tolak troli masuk ke bilik mandi mayat. Masa Takif tolong tolak troli tu, tiba-tiba entah macam mana kain yang menutup muka jenazah, salah satu jenazah ni terselak. Nampaklah muka jenazah tu, muka mayat tu. Takif terperanjat pada masa tu sebab muka mayat tu sebiji macam pakcik tadi. Pakcik yang tanya dekat dia arah nak pergi ke bilik kecemasan. Takif cepat-cepat tutup balik muka mayat tu. Tak lama lepas tu, kedua-dua mayat tu selamatlah diletakkan di atas bekas pemandian mayat. Dan kedua-dua orang pekerja hospital tadi keluar daripada bilik mayat. Pada masa tu Takif tak puas hati. Dia nak tengok sekali lagi, betul ke pakcik tadi? Dia pun buka balik. Dia buka balik kain tu, dia tengok sekali lagi. Memang betul lah, pakcik tu adalah pakcik yang sama. Tapi pada masa tu masih ada lagi rasa ragu-ragu dalam hati Takif. Boleh jadi pakcik ni bukan pakcik tadi, cuma muka dia mungkin seiras, hampir-hampir sama. Jadi Takif pun pergilah dekat jasad satu lagi. Sebelum Takif buka kain jasad nombor 2 tu, Takif dah boleh nampak memang bentuk dia nampak kecil, macam saiz budak-budak. Takif dah mula berdebar pada masa tu. Takif pun perlahan-lahan buka kain yang menutup jasad nombor 2 tu. Bila Takif buka, nampak muka, Takif makin berdebar. Sebab memang betul lah, muka mayat yang nombor 2 ni sama macam budak lelaki tadi yang pakcik tu pimpin. Masa tu 2 orang pekerja tadi yang tolak troli tadi masih lagi berada tak jauh daripada bilik mayat. Takif cepat-cepat kejar. Takif kejar dia orang dan tanya, pukul berapa pakcik ni dengan budak lelaki ni meninggal? Pekerja tu pun bagi tahulah Takif, lelaki tua tu dan juga budak lelaki tu meninggal lebih kurang pukul 11 malam tadi, terlibat dalam satu kemalangan maut. Dua-dua orang tu meninggal serta-merta di tempat kejadian. Bila Takif dengar penjelasan daripada pekerja tu, Takif tercengang, tak tahu nak cakap apa. Takif pun berjalan balik, pergi dekat bilik mayat. Dia duduk di bahagian luar lah. Takif ni termenung aja, terfikir. Takif terfikir pada masa tu, kalau betul lah pakcik tua ni dan juga budak lelaki ni meninggal pukul 11 malam, siapa pula yang tanya dia tadi? Masa pakcik tu tanya Takif dekat mana bilik kecemasan, dah dekat pukul 12 malam pada masa tu. Memang tak logik lah. Jadi Takif terfikir, adakah yang datang tanya dia tu roh pakcik tu dan juga budak lelaki tu, ataupun yang datang tanya dia tadi adalah Corin. Corin pakcik tu dan juga Corin budak lelaki tu. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Ifa. Kisah ni berlaku di satu tempat di Cameron Highland. Pada masa tu musim pandemik, pandemik COVID pada masa tu. Ifa dan juga kawan-kawan dia bersedih sebab dia orang dah dibuang kerja. Syarikat tempat Ifa dan juga kawan-kawan dia bekerja mengalami kerugian yang besar pada masa tu akibat pandemik COVID. Sedar tak sedar dah 5 bulan Ifa terperap dekat rumah dia, bergantung kepada keluarga dia. Sambil-sambil tu Ifa ni carilah kerja. Tak lama lepas tu negara kita masuk fasa PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Pada masa itulah Ifa buat keputusan untuk buat kerja sampingan, servis membersih apartmen sekitar Cameron Highland. Kebanyakan apartmen yang ada di Cameron Highland tu
adalah disewakan kepada orang lain. Maknanya pemilik sebenar apartmen tu tak duduk di situ. Jadi pemilik asal ni mengharapkan ada servis macam tu. Servis yang ditawarkan oleh IFA. Bila penyewa lama dah keluar, pemilik apartmen tu perlukan ada seorang yang buat servis membersih. Membersihkan apartmen tu supaya boleh orang lain masuk menyewa. IFA cakap kerja ni memang agak mencabar. Kerja membersihkan rumah ni. Yang pertama, kena teliti. Bersih tu tak boleh bersih lebih kurang. Kena teliti. Satu lagi, kerja ni memerlukan tenaga yang banyak. Memang penatlah kerja ni. Dan yang terakhir, terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara yang pelik. Ada juga perkara-perkara misteri yang berlaku sepanjang dia menawarkan servis pembersihan apartmen tu. IFA ni biasanya kalau dia lepas dah kemas apartmen tu, dia akan ambil gambar dan juga video. Dia ambil gambar dan juga video tu sebagai bukti lah. Nanti dia hantar dekat tuan rumah. Lepas tu dia upload dekat media sosial dia untuk nak mempromosikan servis dia. Biasanya lepas IFA dah selesai kemas, bersihkan semua ruangan dekat dalam apartmen tu, IFA akan mula merakam daripada pintu depan sampailah dekat dapur. Termasuklah bilik sekali, bilik air sekali, semualah dia rakam. Lepas siap aja rakam, IFA biasanya terus hantar dekat tuan rumah dan juga muat naik dekat media sosial dia. Biasanya memang macam tu. IFA tak tengok pun, dia tak tengok pun hasil rakaman dia tu. Gambar dan juga video tu dia terus upload. Jadi dia tak tahulah sebenarnya macam mana video tu. Bila IFA dah balik rumah, IFA pun check lah dia punya laman sosial tu. Mana tahu kalau ada orang berminat ke nak ambil servis dia. Bila IFA tengok dekat laman sosial dia tu, IFA terkejut. Sebab ada banyak komen. Komen-komen tu semua cakap benda yang sama. Dia orang semua cakap ada satu suara dalam rakaman video dia. Dan suara tu bukanlah suara IFA. IFA masa tu dia tak berapa percaya. Dan dia rasa tak puas hati. Dia rasa semua orang mainkan dia lah. Jadi IFA pun tengok sendiri video yang dia rakam tadi. Bila IFA tengok balik video tu, memang betul lah ada satu suara yang halus ni. Suara tu halus tapi kedengaran dengan jelas. Suara tu bertanya, buat apa tu? Ada orang tanya IFA, buat apa tu? Berpuluh-puluh kali IFA ulang tengok balik video tu sebab nak pastikan perkara tu betul ataupun tidak. Masa tu memang meremang lah seluruh badan IFA. IFA terfikir pada masa tu, nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu dekat tuan rumah. Lepas dah lama berfikir, IFA buat keputusan untuk senyapkan diri saja. Diamkan diri saja. Mungkin benda ni cuma nak usik dia lah. Tak adalah berat sangat usikan macam tu. Tapi IFA salah. Beberapa hari lepas tu, IFA kembali semula ke apartmen tu sebab ada penyewa yang baru saja keluar daripada rumah tu. Jadi tuan rumah tu call IFA, minta sekali lagi servis IFA. IFA pun pergilah dekat rumah tu. Bila IFA buka pintu, tengok dekat dalam macam tak disentuh. Semuanya berada dalam keadaan kemas. Jadi tak teruklah kerja IFA pada masa tu. Cuma bila IFA pergi dekat dapur, adalah beberapa pinggan yang kotor. IFA pun basuhlah ke semua pinggan tu. Sedang IFA basuh pinggan seorang-seorang dekat dapur tu, dia terasa daripada arah belakang ada orang tepuk bahu dia. IFA terperanjatlah pada masa tu. Nasib baik tak jatuh pinggan tu. Dia pun cepat-cepat berpaling ke belakang. Bila IFA berpaling dekat belakang, memang tak ada orang lah. Dia seorang-seorang aja dekat situ. Dan pada masa tu, daripada dapur tu boleh nampak dekat ruang tamu, dekat bilik utama, IFA nampak pintu bilik utama terbuka dengan sendirinya, perlahan-lahan. IFA nak lari pada masa tu sebab dia dah takut sangat-sangat. Tapi kedua-dua kaki IFA seolah-olah dipaku ke lantai. IFA tak boleh bergerak. Dan pada masa tu juga, IFA nampak dengan mata sendiri pintu bilik utama tu tertutup balik. Perlahan-lahan tertutup balik. IFA pejamkan mata dan baca ayat kursi. Dia ulang berkali-kali. Akhirnya bolehlah IFA ni gerakkan kaki dia. IFA pun cepat-cepat berlari keluar daripada rumah tu. Bila IFA keluar je daripada rumah tu, IFA cepat-cepat telefon tuan rumah. Kali ni IFA memang dah tak akan sembunyikan perkara ni. IFA bagi tahu semua benda. Masa tu tuan rumah bagi tahu IFA, penyewa yang baru je keluar ni mengalami perkara yang sama. Dan pada masa tu barulah IFA faham kenapa rumah tu kemas macam orang tak sempat nak duduk. Tuan rumah kata orang tu keluar daripada rumah hari yang sama dia orang check in. Dia orang mula-mula masuk. Hari dia orang daftar masuk adalah hari yang dia orang keluar. Maknanya memang tergesa-gesa, memang tak nak duduk kat situ. IFA kata walaupun dia pernah berhadapan dengan situasi seram macam tu, dia tak putus semangat.
dia masih lagi menawarkan servis pembersihan apartmen. Dan kata Ifah lagi, setakat ni hanya rumah tu saja yang ada gangguan. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.